Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk subjek pendidikan sahsiah, pendidikan khas berkefusian rendah bersama dengan Cikgu Yat. Okeylah murid-murid, pada minggu ini pada hari ini, cikgu akan masuk tajuk baru iaitu standard kandungannya 3.1 kemahiran meningkatkan pembangunan jati diri dan rohani. Kalau sebelum ni kita belajar tentang kemahiran meningkatkan pembangunan emosi dan sosial, kan? Lepas tu kecergasan fizikal dan sebagainya. Pada kali ini kita akan masuk pula untuk pembangunan jati diri dan rohani. Okey, standard pembelajaran kamu 3.1.1 mengenal pasti kekuatan dan keupayaan diri. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok. Okey, objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat nombor 1. Murid dapat menyebut maksud jati diri dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyebut dua ciri-ciri sebenarnya kat situ ya. Kekuatan dan keupayaan diri dari segi jati diri dan rohani. Baiklah, kita masuk terus kepada set inaksi. Baik murid-murid, kalau kamu dapat lihat, ini merupakan gambar kepala. Dalam kepala kita ada otak kan. Jadi ini ada dua. Satu orang yang berjaya, satu pemikiran orang yang gagal. Pemikiran orang yang berjaya ni bertentangan dengan pemikiran orang yang gagal. Okey. Nombor 1 kalau cikgu boleh terangkan. Okey, nombor 1 tu kalau kamu dapat lihat, yang atas tu mahukan orang lain turut berjaya, rebut peluang, sentiasa maafkan orang lain, selalu bercakap mengenai idea dan sebagainya lah. Okey, kalau orang yang gagal mengambil kredit atas usaha orang lain, menyimpan dendam, salahkan orang lain atas kegagalan diri sendiri. Okey, apa kaitan dia dengan kita punya tajuk pada hari ini? Okey, sebelum masuk lebih jauh, cikgu akan terangkan kamu apa itu jati diri. Okey, cikgu nak kamu faham apa itu jati diri. Barulah nanti minggu-minggu akan seterusnya kita akan masuk lagi mendalam lah. Okey, jadi kat sini orang yang berjaya bermaksud dia mempunyai jati diri yang baik. Manakala orang yang gagal pula dia tidak mempunyai jati diri yang baik. Okey? Okey, jom kita tengok apa seterusnya. Okey, next. Jati diri. Apa itu jati diri? Apa itu jati diri? Okey, jati diri adalah manusia yang mempunyai kepribadian yang hebat, nilai-nilai terpuji, bersifat mulia, kental dan kuat. Maksudnya, jati diri ini orang-orang yang baik, orang yang berjaya. Kan? Tak kisahlah dia berjaya dari segi apa. Berjaya dari segi pelajaran, berjaya dalam kehidupan, dalam perniagaan, kan, dalam persahabatan. Banyak. Itu kejayaan ini adalah subjektif dan sangat meluas. Okey, jom kita tengok seterusnya. Asas kekuatan jati diri. Kekuatan untuk seseorang itu mempunyai jati diri yang baik, semestinya mesti ada asas dia. Asas tu penyebab atau punca. Macam mana orang yang mempunyai jati diri ini, mempunyai jati diri yang baik ni, dia punya persekitaran tu yang macam mana. Okey, baik, ada 4. Nombor 1. Asas kekuatan jati diri nombor 1 adalah diri sendiri. Okey, bila kita mempunyai jati diri yang baik, okey, kita nak berjaya dalam hidup kita, kita nak jadi orang yang baik, itu datangnya daripada diri sendiri. Kalau kita sendiri tak suka ataupun tak nak jadi orang yang berjaya, orang yang baik, ianya takkan terjadi sebab diri sendiri pun tak nak. Kan? Tapi cikgu percaya anak murid cikgu semua nak jadi orang yang berjaya, orang yang baik, kan? Jadi semestinya diri kita semua nak berjaya dalam kehidupan, nak jadi orang yang mungkin orang yang ada duit, kan? Contoh orang berjaya dalam pelajaran dan sebagainya. Seterusnya, kedua asas kekuatan dia adalah institusi kekeluargaan. Institusi kekeluargaan ni bermaksud
keluarga kita di rumah, kan, mak ayah kita, adik-beradik kita, orang yang saudara mara terdekat kita. Tapi yang paling penting ibu ayah kita dan juga adik-beradik kita lah. Jadi untuk seseorang itu mempunyai jati diri yang baik, semestinya ibu bapa mereka yang membentuk kepribadian mereka daripada rumah lah. Ibu bapa menunjukkan contoh yang baik pada anak-anak. Jadi anak-anak melihat ianya sebagai satu role model lah. Contohnya dia akan ikut. Contohnya solat berjemaah di rumah, kan. Jadi benda tu perkara yang positif, yang baik. Mengaji bersama dengan keluarga, kan. Bercakap yang baik dengan anak-anak. Jadi dari situ kita dah pupuk jati diri mereka, jati diri yang baik daripada rumah, daripada kecil lagi, kan. Okey, sebelum ni lah, daripada kecil, masa daripada lahir, baby dia membesar, daripada situ ibu bapa dah main peranan penting untuk menjadikan anak ini anak yang mempunyai jati diri yang baik. Okey, seterusnya kerajaan dan pemimpin. Okey, semestinya lah kita berada dalam sebuah negara yang demokrasi, kita boleh memilih pemimpin kita. Jadi kita mestilah memilih pemimpin yang mempunyai jati diri semestinya, pemimpin yang baik. Okey, kerana ianya akan memberi kesan kepada kita. Okey, jika pemimpin kita baik, maka baiklah rakyat dia yang lain, kan. Baiklah kita, kan. Alhamdulillah negara kita Malaysia mempunyai pemimpin yang baik. Sebab itulah kita hidup harmoni walaupun kita semua berbilang kaum, bangsa dan agama. Saling hormat menghormati, kan. Okey, baiklah anak-anak. Seterusnya masyarakat. Masyarakat sekeliling kita, jiran-jiran kita, kan. Jadi masyarakat juga memainkan peranan penting untuk untuk kekuatan jati diri seseorang. Okey, sebab apa? Masyarakat ni juga akan dilihat. Okey, terutamanya bila kamu meningkat dewasa dan remaja, kamu akan dapat keluar rumah, kan. Ibu bapa bagi kebenaran untuk keluar, dan bila kamu tengok contoh yang tidak baik, okey, contohnya aktiviti sosial yang tidak bagus, ianya boleh mempengaruhi kamu untuk mencuba. Okey, sebab apa? Remaja mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi bila kita dikelilingi dengan masyarakat yang baik, jadi kita pun turut akan baik. Okey? Baik murid-murid, seterusnya ada 8 ciri-ciri individu yang mempunyai jati diri yang baik. Okey, dalam 8 ini cikgu nak kalau kat sekolah cikgu boleh tanyalah, kamu punya ada tak kamu ciri-ciri ini? Ada tak kamu kekuatan dan keupayaan dalam 8 ciri yang cikgu sebut ni? Apa dia? Nombor 1, amanah. Nombor 2, okey, nanti cikgu akan terangkan secara lebih detail lah, secara lebih mendalam. Okey, nombor 2, bijak. Kan anak murid cikgu pun memang ramai yang bijak-bijak. Yang ketiga, cergas. Memang ada setengah murid nikahan cikgu semuanya cergas. Bukan setengah lah, hampir semua cergas. Tak kisah cergas dari segi mana sekalipun. Sentiasa cergas nak ke hadapan. Bagus. Nombor 4, dedikasi. Okey, nombor 5, gigih. Nombor 6, iman. Iman kita tak boleh tinggal. Nombor 7, jujur. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ikhlas. Ini adalah 8 ciri-ciri individu yang mempunyai jati diri. Okey, dalam 8 ni, dalam diri kamu, okey, tak kisahlah siapa pun anak murid cikgu, mesti kamu mempunyai ciri-ciri ini. Okey, macam mana pun kita mesti ada ciri-ciri ni dalam diri kita. Kalau kita mempunyai jati diri yang baik, individu yang bagus, 8 ciri ni kita ada. Tapi cikgu percaya dalam setiap diri manusia, tak ada manusia yang dilahirkan nak jadi yang jahat, yang negatif, yang tak baik, kan. Mesti kamu semuanya adalah orang yang baik. Okey, cumanya mungkin kesilapan di mana-mana membuat kita hilang jati diri kita sendiri. Okey, cikgu terangkan. Nombor 1, amanah. Nombor 1, amanah. Apa pun kita kena amanah. Amanah dari segi mana? Jika kita diberikan tugas, tanggungjawab, kita tak bolehlah salah gunakan. Kita kena
kita tak boleh salah gunakan demi kepentingan keluarga ke, diri sendiri ke, saudara mara ke, kawan ke, tak boleh. Sebabkan dia kawan kita nak tolong lebih sikit. Tak boleh lah. Itu benda yang tak sepatutnya berlaku. Okey, seterusnya ialah itu amanah lah. Okey, kalau dapat tengok gambar ni, maaf bunyi pintu. Kalau dapat tengok gambar ni, yang bawah tu ada dalil, maksudnya potongan ayat Quran, minta maaf. Tuntutan melaksanakan tanggungjawab. Okey, tengok tu. Tiada iman bagi orang yang tiada sifat amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Hadis, minta maaf ni hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Minta maaf cikgu tersilap cakap tadi. Okey, ini adalah hadis lah. Yang dalam hadis ni pun dah mengatakan amanah ini adalah penting. Kita kalau dah diberi amanah, tanggungjawab, tengok gambar yang ni pula. Bila amanah dan tanggungjawab ni satu perkara yang berat. Satu perkara yang berat, tengok ni. Tahniah kerana dipilih wakil rakyat. Ya, yang berhormat. Betul. Berat bila kita diberikan amanah dan tanggungjawab. Ianya sangat berat kerana kamu perlu amanah. Amanah. Okey, ini mungkin meluas sangat. Dari peringkat kamu, di peringkat sekolah, amanahnya apa? Contohnya, cikgu bagi tugasan, kamu perlu amanah untuk siapkan sendiri. Okey, contoh, sekarang ni kita PDPR di rumah. Jadi cikgu bagi tugasan, kamu perlu amanah lah siapkan tugasan itu. Okey, kalau tak faham boleh minta bimbingan ibu bapa atau adik-adik yang lain. Janji kamu buat kerana itu adalah amanah daripada cikgu terhadap anak murid cikgu. Baik, seterusnya bijak. Okey, bijak dari segi apa? Bijak ni meluas, dia sangat subjektif. Okey, bijak berfikir, bijak berkata-kata. Okey, dalam berkata-kata pun kita kena bijak. Okey, kita tak boleh ikut suka hati kita je nak bercakap, ikut sedap hati kita nak bercakap. Janji apa yang kita rasa tu kita dapat lepaskan. Okey, tak boleh. Untuk orang yang mempunyai jati diri yang baik, dia akan bijak dalam setiap lontaran kata yang dikeluarkan. Okey, seterusnya bijak berbelanja juga adalah salah satu kebijaksanaan yang diperlukan lah untuk mempunyai jati diri yang baik. Okey. Seterusnya, bijak mengambil peluang. Mengambil peluang ni macam mana? Contoh kalau kat sekolah, cikgu buka pertandingan MTQ. Cikgu akan cari bakat baru. Setiap tahun cikgu akan buka. Okey, kalau kita sekolah. Jadi kamu dah tahu cikgu Yat buka tu. Cari murid lah nak untuk pertandingan MTQ. Contohlah MTQ dan sukan pun juga cikgu ada cari kan. Potensi-potensi baru. Jadi, kamu kena ambil peluang. Jangan kamu takutlah cikgu nak cuba. Saya tak berbakat. Kalau dari kat situ je kamu dah takut, dah tak nak mencuba, macam manalah kita nak berjaya kan? Jadi kamu kena ada peluang, sikap yang suka mengambil peluang. Tak cuba, kita tak tahu. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh belajar. Cikgu akan guide, akan ajar sampai kamu berjaya. Jadi sentiasa perlu mengambil peluang, bijak mengambil peluang. Cikgu yang kata ada pertandingan ni, okey cikgu saya nak cuba. Macam tu lah kan? Okey, seterusnya bawah tu. Bijak mengurus masa. Orang yang berjaya ni mempunyai jati diri yang bagus ni, dia kena bijak mengurus masa. Dia tak boleh suka-suka hati nak bangun lambat petang kan, malam main game. Contohlah malam main game penat-penat, petang kan baru bangun, baru nak mulakan kehidupan. Tak boleh lah, itu bukan ciri-ciri orang yang mempunyai jati diri yang baik. Okey, nombor yang seterusnya cergas. Cergas ni sangat perlu, wajib dia untuk orang yang mempunyai jati diri yang baik. Cergas ni apa? Dia mengamalkan amalan hidup sihat. Okey, tengok tu ada 5 faktor kesihatan. Minum air yang mencukupi, makan seimbang, senaman, sentiasa gembira, tidur yang cukup kan. Bila badan kita cergas, automatik otak kita akan jadi cerdas. Cergas ni perlulah sebab orang yang mempunyai jati diri ni, dia akan sentiasa cepat berfikir secara cepat, buat keputusan, menggunakan berfikir dengan cepat dan sebagainya. Okey, seterusnya dedikasi. Dedikasi ni perlu. Dedikasi ni apa? Contoh kamu diberikan satu tugasan, kamu kena siapkannya
dengan penuh kesungguhan. Kamu buat dengan penuh rasa. Buat bukan sekadar kamu siapkan sahaja, dahlah siap dah. Tapi hasilnya tidak begitu baik. Okey, sebab kamu hanya ingin buat asal siap je. Tak boleh macam tu. Kamu kena ada sikap dedikasi dalam setiap tugasan kamu. Okey, kat dalam gambar ni kalau dapat lihat Keratan Akhbar, Guru Malaysia antara paling berdedikasi di dunia kajian. Okey, ini bukan cikgu cakap cikgu nak memuji diri cikgu ataupun cikgu-cikgu yang lain, tapi ini adalah kajian yang dilakukan. Jadi ini contoh yang baik. Jadi bila cikgu dah berdedikasi menyediakan bahan PDPR untuk kamu sebagai anak murid, tugas kamu adalah berdedikasi menyiapkan tugasan cikgu, amanah menyiapkan tugasan yang diberikan. Seterusnya, usaha gigih. Untuk berjaya kena ada usaha. Tak ada usaha macam mana kita nak berjaya? Okey, kejayaan tu tak akan datang bergolek pada kita sendiri, tak. Tapi kita sendiri yang kena usaha. Kalau kamu dapat lihat yang sebelah sini tu, dia tolak batu yang sangat besar. Okey, secara logik takkanlah dia mampu nak tolak batu tu kan. Tapi sebenarnya batu tu sebenarnya adalah bebanan dia. Tugasan dia, amanah dia. Yang dia kena buat, yang dia kena push, kena tolak untuk dia berjaya. Ini dia menggambarkan dengan sebuah batu yang besar. Maknanya besar dia punya tanggungjawab. Okey, usaha untuk mencapai kejayaan akan melalui banyak cabaran yang pastinya menguji kesabaran, bangkit jika jatuh di kegagalan, kerana pasti ada jalan, berdoa pada Tuhan. Ini adalah kata-katalah. Okey, jadi gambar yang bawah ni, gambar yang kat sini kan dapat lihat pelajar perlu berusaha gigih untuk mencapai kejayaan. Walaupun kamu di peringkat pendidikan khas, tidak semestinya kamu tak perlu belajar, tak perlu berusaha. Belajar ini adalah untuk mendapatkan ilmu. Okey, kalau kata kamu tak belajar, kamu tak dapat ilmu, jadi nak jadi apa? Kan, walaupun kita tidak ada exam yang peperiksaan yang rasmi macam SPM misalnya, tapi kita mesti juga kena belajar, berusaha, gigih untuk mencapai kejayaan. Okey, seterusnya adalah iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah. Jadi orang yang mempunyai jati diri ni mestilah dia orang yang beriman. Okey, meyakini dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Okey. 2, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. 3, percaya Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi dan seluruh alam semesta. Meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha sempurna dari sifat yang baik. Dan yang terakhir, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Okey, semestinya kita kena beriman, kita kena bertuhan. Macam kita orang Islam, Allah adalah kita punya pencipta dan Tuhan yang wajib kita percaya dan sembah. Sifat-sifat orang yang beriman, ni contohlah, dia khusyuk solatnya, menjaga tutur kata, pelihara kehormatan, bayar zakat, amanah dan menjaga solatnya. Okey, mereka menghuni syurga Firdaus dan kekal selama. Okey, seterusnya adalah jujur. Okey, apa itu kejujuran? Kejujuran ialah bercakap benar, bersikap amanah, ikhlas dalam setiap perlakuan. Okey, jujur kerana sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada syurga. Okey. Hadis riwayat Bukhari, orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, kepercayaan, cinta dan rasa hormat Saidina Ali. Okey, semestinya kena jujur. Okey, ikhlas. Ikhlas ni yang terakhirlah. Ikhlas dalam setiap perkara yang kamu lakukan. Okey, maksud ikhlas itu dari segi bahasa murni, suci dan tidak dinodai apa-apa kotoran. Syariat, sesuatu ibadah itu hanya kerana Allah. Okey, jadi apa yang kita lakukan kenalah ikhlas. Sebagai pelajar, kamu kena ikhlas menuntut ilmu, dan sebagai cikgu, sebagai guru, kena ikhlas dalam mengajar kamu. Okey, siapakah diri kita? Kalau gambar sebelah kiri, kalau cikgu ni sebelah kiri lah. Kalau gambar sebelah
Yang ini adalah orang yang inginkan, pelajar yang inginkan kejayaan. Kalau yang sebelah sini, kalau kamu dapat lihat, remaja yang telah kehilangan jati diri. Contoh apa dia? Dadah, buang anak, rempit dan punting sekolah. Okey, jadi siapa kamu? Yang mana kamu nak? Kamu nak jadi orang yang mempunyai jati diri yang baik atau kamu nak jadi orang yang telah kehilangan jati diri? Kamu sendiri yang tentukan kerana itu adalah diri kamu sendiri. Okey, penutup. Renunganlah cikgu ambil. Ketidakmampuan mengenali jati diri mengakibatkan kita tak mampu mengembangkan potensi yang terbaik yang kita miliki. Disiplin yang baik terbentuk dari jati diri serta sikap yang baik dan kebaikan ini hasil daripada pemimpin dan teladan yang baik. Ini adalah petikan kata-kata daripada Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Okey, baiklah. Kekuatan, keupayaan diri kamu, potensi diri kamu adalah memerlukan jati diri yang baik. Jadi, keupayaan kamu, potensi diri kamu, haruslah kamu mempunyai jati diri yang baik. Okey, nanti cikgu akan bagikan link tugasan untuk kamu jawab soalan pada minggu ini. Baiklah, cukup setakat hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.